So, kita tolak tepi bola sepak Eropah, Faiz. Bola sepak tempatan. Skuad kebangsaan Malaysia semalam berdepan dengan Syria di sebuah padang di China. Bukan stadium, di padang di China. Kurang pasti kenapa di padang dan jangan bukan lama. di stadium. Di padang tu jangan lama. Teruskan. Di padang tu jangan lama. Tapi hantar apa yang lagi menyedihkan, Faiz. dalam emosi aku melihat padang tu dan rasa sedih dan rasa macam nak maki padang tu. Tiba-tiba aku teringat balik yang stadium kita pun padang rumput lembu lagi tu. Kau grass lagi tu. Walaupun ada tribun, tapi padang. Tapi padang masih teruk. So sekarang ni persoalan dia, stadium dengan padang yang teruk versus padang yang elok. Tapi tanpa tribun. Tapi tanpa tribun. Aku tak tahu. Itu pilihlah. korang jawab Choose lah. your weapon. Choose your weapon. Tapi Malaysia menentang Syria, pasukan yang berada di ranking ke-94, ranking yang lebih tinggi, menawarkan dua perkara. Satu, cabaran yang lebih sengit dalam preparasi ke Piala Asia, dan pada waktu yang sama menawarkan jumlah mata FIFA yang tinggi sekiranya Malaysia mendapatkan keputusan yang positif. Perlawanan bergrade A. Apa yang berlaku? Syria membuka tirai dan menggandakan kelebihan pada babak pertama 2-0. Dan kemudiannya pada babak kedua ada kebangkitan daripada skuad kebangsaan. Dan Malaysia akhirnya seri 2-2. Sebelum aku terus kat hang, Faiz, ini adalah perlawanan yang kalau kita pakai bahasa Inggeris, it's a tale of two halves. First half kisah yang berbeza, second half kisah yang berbeza. Apa reaksi hang selepas menonton perlawanan? Adakah kita ada tribute apa-apa untuk Mr. Dad Scott Hill ke apa? A Tale of Two Halves ni? Tak ada. Okay, bagi saya cakap lah pasal perlawanan ni. Aku nak bersetuju dengan kenyataan daripada kawan Ultra Squatchy kita, iaitu Nizam. Dia ada menulis bahawa perlawanan sebelum ini, kalau kita berjumpa dengan pasukan-pasukan Timur Tengah yang macam Syria ni, kita tak akan pernah tekan mereka macam mana kita tekan mereka semalam. Tapi semalam kita betul-betul tekan mereka, terutama sekali di second half. Sebenarnya aku juga bersetuju dengan Hang bahawa gol pertama dengan gol kedua Malaysia tu patutnya boleh dielakkan. Tetapi itu untuk cerita lain lagi. But it's a good game of football. Aku cuba ingat balik sebelum perlawanan tersebut, sebab kita berada di pejabat semalam kan, kita berada di office. Bila aku pick up balik, bila aku tengok Syria ranking mereka, bila aku kaji balik kita dan juga beberapa keputusan terakhir kita, aku kata it's going to be a tough game. Aku rasa kita akan betul-betul set up defensif dan cuba tackle them on a counter attack. Tapi kita boleh mendominasi sebenarnya, Kish. Kalau kita lihat balik, kita boleh mendominasi, kita boleh membawa perlawanan itu ke Syria. Bukannya Syria yang membawa perlawanan itu ke kita. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu daripada rare occasions yang aku tengok kita mendominasi lawan-lawan daripada Timur Tengah ini dalam satu babak permainan bola sepak. Itu bagi aku luar biasa. Second half tu, aku tanya Hang punya general thought. Tak, general thought aku adalah shape Malaysia punya bentuk formasi di atas padang pada babak pertama tu, aku rasa kurang enak apabila kita berdepan dengan pasukan-pasukan yang lebih superior. Di mana sebab kita, satu benda yang kita tak ada di midfield adalah seorang specialist DM. Tak ada. Kecuali kalau Hong Wan adalah. Tapi sekarang ni Hong Wan tak ada ni. Syamil Kuti. Syamil Kuti. Tapi even Syamil Kuti pun aku lebih sifatkan as a number 8. Berbanding hampa like Syamil Kuti is a ball winner, tapi at the same time hang tak nak dia akan sentiasa mahu bergerak in the half spaces. Tapi kalau a specialist DM adalah someone yang betul-betul duduk deep, macam Akram, Amar Rohidan, Hong Wan, mereka ni kerja memang duduk deep. Dan tak pergi mana-mana tempat lain. And the alternative, bila kita tak ada seorang specialist DM ataupun mana-mana pasukan yang tak ada specialist DM, the alternative untuk extra protection adalah berubah kepada sistem double pivot, back three. Back three. Sebab the reason hang main specialist DM tu boleh jadi third man, right? Bila hang tak ada specialist DM, hang main back three, hang still ada 3-man protection. So babak pertama tu aku rasa kita dilepasi dengan terlalu mudah di bahagian tengah, kerana Brandon Gunn, Stuart Wilkin dan Endrick, ketiga-tiga tu aku rasa not a very super stable midfield.
pergerakan pemain tu tak beberapa fluid. Kadang-kadang a few players caught out of position, dan itu menyenangkan tugas Syria untuk melepasi kita dengan mudah. Apa yang aku lebih suka adalah pada babak kedua tu, bila kita bertukar ke sistem back five, and Junior Elstal membawa sedikit physical presence dan membolehkan extra protection untuk Dion Cools dan juga Syarul dan Junior Elstal di bahagian belakang tu, dia memberikan kita sedikit extra tonik tambahan. Dan aku rasa perubahan struktur tu yang betul-betul membantu Malaysia. Obviously orang akan sebut pasal Akir Rashid, which we will talk about him in a minute. Orang akan sebut pasal impact Darren Lock berbanding dengan Paulo Josue. Safawi, kemasukan dia juga memberikan impact. All those things are important. Tapi bagi aku perubahan yang bigger picture, perubahan struktur tu was the most important thing untuk Malaysia. Dan aku nak bagi kredit juga untuk pasukan Malaysia ni, kerana di separuh masa kedua ketika memegang bola, formasi ketika memegang bola adalah yang aku nampak adalah 3 di bahagian pertahanan, 2 di bahagian pivot, dan 5 di depan. Betul. Seperti mana Manchester City selalu mainkan sekarang. Itu. Tetapi hasil daripada penguasaan bola dan juga physical presence yang cakap tadi daripada Syarul Nazim dan juga Junior Elstal, dia membolehkan Dion Cools naik ke atas seolah-olah extra midfielder. Betul. Yang menjadikan ia bukan lagi 3-2-5, 2-3-5. Betul. Itulah salah satu sebabnya yang kita dapat gol kedua kita, Kish. Walaupun it wasn't a perfect game. Ada juga cacat celah dia. Tetapi cacat celah yang aku nak cakap ni seperti cacat celahnya gol pertama, hasil kesilapan Brandon Gunn yang half a second lambat je nak orang Kedah kata toy bola, nak pi dekat bola tu. Half a second lambat je. Gol untuk Syria. Lebih baik kesilapan tersebut dilakukan di Chengdu sekarang daripada di Qatar nanti. Jadi itu yang aku nak cakapkan lah. Dan aku rasa apa yang sebut tadi tu very important. Extra man Dion Cools tu. That's why aku tak pernah suka Dion Cools in a back four. Sebab Dion Cools posisi asal dia right back tau. Dia main centre back boleh. Tapi Hang tak nak. Dia bukanlah centre back yang akan stay bawah. Dia centre back yang suka bergerak ke hadapan dengan bola. And bila kita berubah ke sistem back 3 semalam pada babak kedua tu, apa yang menarik adalah Hang ada Syarul Nazim yang boleh bergerak dengan bola. Hang ada Dion Cools yang also progresif dengan bola. Tapi at the same time Hang ada Junior Elstal ni ada banyak benda tentang dia yang mungkin akan mencetuskan debat. Aku pun ada beberapa perkara tentang dia yang aku kurang gemar. Tapi satu benda yang aku akan bagi kredit kat dia adalah dia seorang pemain yang berdisiplin. Kalau jurulatih mahukan dia kekal di sebuah zon sahaja, dia akan kekal di zon tersebut. Dia tak akan keluar. So itu membawa stability. Dikala Hang ada Syarul Nazim dan Dion Cools yang suka bergerak keluar daripada zon, Hang kena ada seorang yang kekal disiplin. And aku rasa that's the thing that Pangon likes about him. Dia akan ikut tactical instruction. Itu perubahan struktur. Tapi Akir Rashid, Faiz, orang kampung Faiz. Satu kawan lagi, Enric Dos Santos, saya harap boleh melakukan sebuah klinik masterclass macam mana nak hantar bola. Saya nak belajar hantar bola macam tu. Satu ping satu ping. Dah lah kaki kiri hantar lah. Dia punya lambungan tu tak besar. Tak besar. Cuma dia pergi macam tu. Dia pergi bola tu setara je. Sampai tepat li kaki Akir Rashid. Dah lah kaki kiri. Hang tahu kan macam mana aku minat pemain kaki kiri. Gol yang kuasa nampak mudah untuk Akir, tetapi kalau anda tidak mempunyai skill individu yang baik, first touch anda ke laut, tidak dapat gol tu dihasilkan. Aku ada satu pandangan tentang Akir Rashid, Faiz. Kenapa? Aku rasa Akir Rashid ni adalah, dalam era aku menonton bola sepak Malaysia, aku rasa Akir Rashid ni adalah pemain paling sedap mata dipandang yang pernah Malaysia hasilkan bagi aku. Hang faham tak? So bukan aku cakap pemain yang luar biasa dari segi skill, rekod jaringan semua, banyak lagi. Arif Aiman is a world class player. Tapi dari segi sedap untuk dipandang oleh mata kasar, dalam era aku menyokong bola sepak Malaysia dan 20 tahun terakhir ni, aku tak pernah jumpa pemain yang lagi best untuk mata kasar aku tengok
selain Akir Rashid. Sebab lenggokkan badan dia, first touch dia, cara dia menipu pemain lawan dengan pergerakan badan dia, kebolehan dia untuk menggelecek. Ingat Arif Aiman is a dribbler. Akir Rashid is a penggelecek. Hang faham tak? Dia ada kampung style dalam corak permainan dia tu yang membuatkan aku betul-betul sangat suka menonton gaya permainan dia di atas padang. Ramai lagi pemain yang mungkin lebih efektif, yang mungkin ada rekod jaringan yang lebih tinggi, yang mungkin lebih luar biasa, tetapi untuk mata kasar aku pandang, Akir Rashid is beautiful. Cara dia just it's aku tak tahu, ramai yang zigzag. Akir Rashid is a curve line. Apa? Aku tak tahu macam mana lagi nak describe. Tapi bila Han sebut yang kampung tadi tu, aku faham lah. Memang maafkan saya sekali lagi, di kampung saya di Kedah, memang setiap petang kami main bola. Jadi type macam ni memang banyak kami tengok di padang-padang bola kampung kami. Sumpah best Faiz. Kalau orang tanya aku apa identiti bola sepak Malaysia, itu identiti bola sepak Malaysia. Ya. Bagi aku. Dan Akir Rashid adalah the torch bearer of that identity. Mungkin ada lagi tu yang sedang tunggu peluang tu, di Baling, di Alostar, Kuala Ketil, ataupun di Gurun. Mungkin di Gurun juga. Tapi tu lah, kita bagi kredit kepada skuad Harimau Melaya yang bangkit dengan... Kita tunggu perlawanan kedua. Aku tak sabar. Aku rasa seri 2 sama ni is a really good response. Encouraging. Dan kita nak tunggu dan lihat apa yang boleh diorang lakukan lawan China pada hari Sabtu ni. Terima kasih kerana menonton Bola Itu Live. Anda boleh menonton episod penuh Bola Itu Live di Astro Arena setiap hari Khamis jam 6 petang, termasuk juga di Astro Go.